Okay, ekosistem ni dia meliputi semua organism yang duduk di dalam suatu habitat ataupun suatu area, dan bukan setakat dia live kat situ, dia interact to each other. Okay, ada interaction antara living organism dengan living organism yang lain, dan juga ada interaction antara living organism tu dengan non-living organism. So kat ekosistem ni dia terbina daripada bermula daripada spesies yang sama. So spesies tu berkembang membentuk population. So nanti bila population tu pula satu daripada one species, dia bergabung pula dengan spesies yang lain. So dia membentuklah jiran tetangga, community, dan akhir sekali bila community ni pula dia interact to each other, interact dengan bahan-bahan ada sekeliling, dipanggil sebagai ekosistem. Tak dapat pergi mana-mana kan, PKP kan, jadi kita umpama kita pergilah melancong banyak tempat hari ni. Okay, yang pertama adalah definition of habitat. Habitat adalah natural surrounding or the living place of an organism. Okay, contohnya macam penguin ni yang dia duduk dekat tempat yang sejuk cold habitat. So macam camel ni dekat hot habitat, okay, warm habitat. Tempat yang biasa seperti tropical rainforest ni, tiger, ada juga macam ayam ni lah. Okay, so dia berbeza habitat depend pada sesuatu organism. Untuk ekosistem tadi, so dia bermula dengan spesies. So bila adalah two similar organism, they able to interbreed and produce offspring. So we call as one species. Okay, next, bila dah membentuk, dah beranak pinak, dia dah ada dia punya family, dah lahirkan offspring, so dia akan bentuk satu jumlah yang lebih besar tapi masih dalam spesies yang sama. That one we call population, a group of organism of the same species which live in the same habitat. So explain, so jiran tetangga dia pula, okay, daripada different species living in the same habitat. So macam kamu duduk dekat taman kamu dengan jiran tetangga, kita panggil community lah tu, suatu community, dan interact with each other. Okay, next, lebih besar lagi kita panggil sebagai ekosistem bila few communities live together in a habitat. Okay, lagi besar, contohnya taman-taman duduk dalam satu bandar lah macam tu. Dan juga ekosistem ni ditambah lagi ada interaction dengan non-living component yang kita panggil sebagai abiotic. Okay, contohnya dia interact dengan water, air and soil. Okay, ni sini lebih kepada peranan ataupun role of an organism in an ecosystem. Apa peranan dia dalam ekosistem tu? Okay, include its behavior and interaction with biotic and abiotic component in the surrounding of its habitat. So kalau kita tengok kat sini, contohnya macam role dia, okay, dia carry out pollination. Contoh macam bees ni pun sama, dia carry out pollination. Pada masa yang sama dia pun mengambil makanan daripada nektar daripada the flower. Okay, contoh yang lain ni macam sebagai flightless dung beetle. Okay, yang dalam cerita kartun larva tu siapa yang pernah tengok kartun larva tu yang dia tolak benda yang berbau tu, dia sebenarnya dia tolak najis haiwan lain tu, dia kumpulkan jadi makanan dia. So dia bawa lah bekalan dia pergi mana, niche dia gunakan najis haiwan lain sebagai makanan. So digunakan untuk dia punya survival lah. So niche ni dia bahagikan kepada dua jenis. Okay, satu yang niche yang berkaitan dengan ecological, di mana dia punya role dia dengan surrounding dia. Surrounding dia contohnya yang ini dia mengambil daripada najis haiwan lain. Yang ini pula dia jalankan pollination tu, itu dia punya role untuk surrounding. Okay, dia ada satu lagi dipanggil species niche. Okay, yang ini macam the way in which a species interact with biotic and abiotic component within its surrounding for its survival. So yang ini dia gunakan the drop of other animals ni untuk dia punya makanan lah. Sama juga yang ni digunakan the flower ni untuk dia punya makanan, untuk dia punya living or survival. Morphological suatu organism tu berubah
Contohnya macam butterfly tu dia bermula daripada caterpillar menjadi butterfly, so dia punya niche dia pun boleh berubah daripada permulaan jadi caterpillar tu sampai jadi butterfly. Niche dia akan berubah mengikut morphological change yang berlaku pada butterfly tu. Next kita pergi kepada komponen-komponen di dalam ekosistem. Okay, komponen ni terbahagi pada dua kumpulan yang besar. Yang first adalah biotic components. Okay, second adalah abiotic components. So beza dia mudah je. Biotic adalah komponen yang hidup, abiotic adalah komponen yang bukan hidup. Okay, tetapi semua ni sangat penting dalam ekosistem. Dia berkait antara satu sama lain. Okay. So biotic refer to all living organism and in an ecosystem which interact with other organism. Okay, so living dengan living, benda hidup dengan benda hidup, contohnya producer, consumer and decomposer. Okay, next adalah abiotic component. Okay, adalah all the non-living elements including their physical and chemical characteristic that affect an organism in an ecosystem. Okay, contoh abiotic component ni seperti pH value, temperature, light intensity, topography, microclimate and air humidity. Okay, dua-dua ni kita akan go through. Tapi hari ni kita banyak nak go through abiotic. First adalah pH value. So bila kita cerita pasal kaitannya pH value ni dengan organism ni, biasanya dia lebih kepada organism yang duduk dekat kawasan yang aquatic ataupun dekat dalam soil. Yang tu dia lebihlah berkait dengan pH value. Macam yang duduk macam kita online ni, tak berkait sangat lah dengan pH value. Okay, so macam organism yang duduk dekat soil ni, mostly dia duduk dalam pH yang neutral dengan almost neutral. So ni Okay, tapi ada juga yang kamu dah belajar sebelum ni, ada setengah bakteria, dia boleh duduk dekat extreme pH value habitat, extreme pH value condition, seperti yang telah diterangkan oleh rakan kamu sebelum ni lah. So soil ni, special ni dia adalah, is a habitat for 100 million of worms and microorganisms such as bacteria, fungi and protozoa. So dia duduk bawah kita dalam soil. So a little change in pH value disrupt the activity of organism that live in the soil and reduce its fertility. So dia berkait lah. Bila microorganism ni terganggu dengan pH yang berubah, so dia akan menyebabkan microorganism ni macam mudah matilah, less reproduce, kurang membiak, maka dia effect pula kepada fertility of the soil untuk growth of the plant pula. Dia berkait macam tu. So contoh kita dah belajar lah sebelum ni kan, kita belajar dekat dalam soil tu, dalam nitrogen cycle, apa jenis-jenis bakteria dia. Ingat lagi tak nama-nama bakteria dalam nitrogen cycle? Rhizobium. Rhizobium lagi? Azobacter. Azotobacter. Tu contoh-contoh lah. Dengan Nitrosomonas Betul. Nitrosomonas. So kalau bakteria ni terganggu disebabkan pH value, nitrogen cycle pun jadi terganggu lah juga, sebab dia ni yang menangkap nitrogen yang kita cerita tu convert pula nitrate to nitrate, semua dia terganggu, habislah cycle pun boleh jadi terganggu juga. Itu cycle daripada nitrogen cycle. Ni cerita pasal yang dia ada efek dengan nutrien-nutrien lain, so dia akan memberi kesan pula kepada tumbuhan. Tapi kita tak ceritalah pasal worm ni. Worm ni apa pula tugas dia? Worm ni buat apa? Dia function macam bee ke cikgu? Macam bee? Bee buat apa? Tak tahu, macam pollinate something ke? Tak tahu. Tak ada juga. Ada tak yang boleh bagi idea? Dia sebenarnya ada satu. Dia simplify macam nutrients untuk tumbuhan ke? Dia simplify tu tadi kita cerita boleh lah dia breakdown, tapi dia breakdown tu bukanlah exactly breakdown macam decomposer tu. Dia breakdown daripada more complex to less complex. Macam tu je. Dia tak sampai kategori decomposer sampai the simplest compound.
Tapi dia ada satu lagi. Selalu orang kata kan kalau banyak cacing tanah dalam tanah, orang kata tanah tu subur ke tak? Subur. Subur. Dia maintain fertility ke? Dia apa? Maintain fertility of the soil. Maintain fertility dalam cara macam mana? Cara Dapat macam mana? nutrients ke cikgu? Maintain the pH value. Dia ada sebenarnya simple je dia punya kerja dia. Dia punya kerja dia Spread nutrients ke cikgu? macam mana? Spread nutrients. Spread nutrient tak juga. Lembutkan tanah. Dia apa? Lembutkan tanah. Lembutkan tanah. Itu macam nak kena dah tu. Boleh lah. Tapi dia sebenarnya dia lebih pada tugas dia increase the air and water in the soil. Kamu nak tahu kenapa kita kata macam tu? Bila dia jalan dekat dalam tanah, so dia akan membentuk rongga-rongga udara. Dan juga rongga-rongga udara ni akan jadi tempat laluan air dan juga laluan water lah. So kita kata kalau lagi banyak worm dekat dalam soil ni, dia akan gemburkan tanah lah. Macam kata lembutkan tanah tu, betul lah, dia akan jadi macam dia gemburkan tanah tu, jadi tanah tu lebih mudah untuk tumbuhan untuk tumbuh dan juga lebih mudah untuk organism lain duduk dekat situ. So dia increase the air and water in the soil, tapi not literally lah, increase tu in the form of dia membentuk rongga-rongga tu. So kalau satu tempat tu dia tidak ada worm, tempat tu tanah tu akan lebih padat. Lebih padat dan lebih susah untuk organism lain ataupun plant untuk tumbuh dekat situ. So selalunya ada banyak earthworm ni, dia petanda untuk plant yang cukup nutrien selalunya. So next adalah abiotic component yang relate to the temperature. So kenapa temperature ni penting dalam kehidupan suatu organism tu? Sebab bila dia dah ada satu optimum temperature, so optimum temperature tu berubah, dia akan reduce the metabolic rate of organism. Metabolic ni adalah, kita dah belajar lah sebelum ni, metabolic ni maksud metabolism ni adalah the whole process in our body. Sebab dia ataupun all the process in our body, dia speed up by the enzyme. So kita dah tahu hampir semua proses mesti ada enzyme dia. Enzyme ni yang speed up the process lah. So bila enzyme ni kita tahu dia sensitive toward temperature. Kalau extreme temperature dia boleh denature, ataupun kalau low temperature enzyme activity akan jadi slow. So temperature ni mempengaruhi lah the whole process. So kebanyakan organism dia duduk dalam range temperature 20 to 40 degree Celsius. Sebenarnya ni temperature enzyme lah ni. Tetapi kita dah belajar juga, ada juga organism they can live in the extreme temperature. Seperti thermophile, thermophile yang termasuk under Archaebacteria tu. Contohnya macam fox ni, yang anak fox ni, dia masih boleh maintain hidup walaupun dekat kawasan desert tu dia reach up to 45 degree Celsius. Ni macam polar bear, so boleh duduk dekat very extreme temperature dengan bulu badan dia tu dia jadi macam apa? Penebat dia kan. So sampai ke temperature negative 14 degree Celsius. Light intensity ni lebih kepada plant lah. So kita tengok je ni, rasa kamu pun tahu juga. So contohnya light intensity dekat tropical rainforest dengan coniferous forest. Lain ya. Tropical rainforest ni dekat kawasan kita lah, dan juga dekat hutan-hutan Amazon semua adalah kumpulan tropical rainforest. Mana kita menerima cahaya matahari intensity in high intensity compared to the coniferous forest. Kalau kat Amerika, tropical dengan coniferous ni dekat bahagian mana ya? Dia ada dekat macam Amerika tu besar kan, dia ada north dengan south. North? Tropical dekat mana? South kan cikgu? Tropical dekat south.
Coniferous forest ni banyak dekat North America. Itu yang bawah ni dulu ya. Coniferous forest ni dia low light intensity, dia cuaca dia lebih sejuk. Okay, jadi kebanyakan plant dia smaller in size, kurus je dan juga pendek lah, shorter. Okay, dan bila jadi keadaan macam ni, kalau kamu tengok, the light intensity tu diterima dengan lebih seragam lah, dengan lebih seragam pada keseluruhan tempat. Jadi dia kepelbagaian tumbuhan dia kurang sebab dia punya light intensity tu sama je. Semua terima light intensity yang hampir sama. Okay, compared pada tropical rainforest ni, okay, sebab kita ada higher light intensity, so dia akan menghasilkan pokok yang lebih taller plants, dan juga taller plant ni pula dia provide pula canopy plant lain yang dekat bawah. So dia ada berlapis-lapis lah, berlapis-lapis light intensity yang diterima oleh different plant. Okay, daripada yang paling tinggi, so bila kat bawah tu dia low light intensity, tapi dia ada plant lain pula yang sesuai dengan low light intensity. So contoh fern, so duduk dekat bawah canopy tu. So kepelbagaian dalam tropical rainforest ni adalah lebih tinggi berbanding dengan coniferous forest. Macam mana tropical rainforest ni dia punya light intensity tinggi, yang coniferous forest dia punya light intensity rendah? Like kenapa dia berbeza cikgu? Kawasan tu kenapa beza light intensity? Kawasan tu berbeza. Kamu belajar bumi kan? Bumi ni. Okay, so ini bumi. So bumi ini adalah khatulistiwa So kalau kita bayangkan ni matahari. Okay, yang duduk dekat bahagian khatulistiwa ni, kalau kamu tengok cerun dia, okay, kat sini dia akan terima matahari, the light more daripada kawasan yang atas dan bawah sini. So kawasan yang khatulistiwa ni yang paling, kawasan yang terima light intensity yang paling optimum, yang paling cukup lah. Compared tu pada yang duduk bahagian paling atas dengan bahagian paling bawah, kalau kita tengok kat sini dah makin jauh dah nak terima light and heat daripada sun. So kebanyakan yang tropical rainforest ni dia adalah the forest yang duduk, kalau dekat bumi kita ni dia duduk dekat bahagian ni, khatulistiwa. Sebab dia terima matahari tu dengan lebih banyak berbanding yang dia duduk dekat atas sangat ataupun dekat bawah sangat. Siapa yang tak nak duduk kat tempat panas, kamu pergilah pindah kat atas sikit ataupun kamu pindah kat bawah sikit, kat sini kat bumi ni. So kamu akan kuranglah terima matahari tu. Jadi akan duduk tempat yang lebih sejuk. So lagi tinggi, lagi jauh matahari nak pergi, lagi sejuk. So sini adalah kita punya North Pole and South Pole. So, kita ni slightly sikit je daripada betul-betul tengah dekat garisan khatulistiwa. Kita macam yang antara yang tempat yang kita kata diversity yang paling tinggi antara dekat dunia lah. Cuma antara kita nak jaga atau tak nak jaga je. Komponen seterusnya iaitu topografi ataupun bentuk muka bumi. So bentuk muka bumi atau topografi ni dia bahagikan lagi kepada 3. Altitude, ketinggian, gradient, kecerunan dan juga aspek. Under topografi ni, okay, dia akan influence, ni tadi ada juga dah tanya dengan dia akan influence humidity, temperature and light intensity in an ecosystem. Tapi ni dalam kawasan yang sama So dalam kawasan yang sama, dia boleh jadi light intensity berbeza. Depend pada topografi dia. Yang sebelah sini dapat light intensity lebih, sebelah sini dapat light intensity kurang. Altitude, okay, ketinggian daripada paras laut, the height above sea level. So kita katakan the higher the altitude, the lower the relative humidity ataupun the lower the atmospheric pressure ataupun the lower the oxygen content. So kat sini maksudnya tumbuhan akan banyak dekat kawasan mana? Higher altitude ataupun lower altitude? Lower altitude. Yes, lower. So banyak dekat kawasan sini lah. So makin tinggi dan makin kurang. Ataupun kalau bukan makin kurang pun dia punya adaptation tu dia akan menyebabkan jenis tumbuhan tu dia akan jadi lain lah. Okay. Kita tengok kat sini. So at different level of altitude, plants are different in type, size and density. Okay, so ini dekat
pancaran Himalaya. So kat bawah ni so kita ada rainforest, so ada macam-macam lah. Okay, so bila atas sikit, okay, dia dah berubah sikit dia punya jenis-jenis plant yang ada. Okay, makin naik ke atas, kita tengok je gambar ni, dia dah bertukar kepada jenis forest yang lain pula. Dia dah berubah lah mengikut keadaan di mana kat situ atmospheric pressure dah makin rendah, oksigen dah makin rendah, so dia tak boleh dah tumbuhan yang terlampau besar sangat. So tumbuhan dia dah makin kecil lah dia punya dari segi saiz dia. Okay, so boleh naik lagi ke atas, dia dah jadi, dia punya temperature pun dah makin rendah, humidity pun dah makin rendah, so dekat situ coniferous forest. So naik lagi dah makin kurang lah tumbuhan dia. So the higher the altitude, the lower the plant density. So makin lama-lama tak ada dah, kat sini dah tak ada dah. So pine tree yang duduk dekat higher altitude are smaller in size compared to meranti trees dekat tropical rainforest. Okay, sebab altitude dia. Kat sana dia punya altitude lebih tinggi, sini altitude kita lebih rendah. Jadi morfologi pun dia akan ikutlah kawasan altitude tu. So kita punya pokok semua gemuk-gemuk dekat kawasan tropical rainforest. Gradient. So tengok ni kawasan yang bentuk muka bumi yang dia ada kecerunan. Rasanya tumbuhan dia suka duduk yang tempat cerun ke tak? Tak kot. Tak. Tak. Kenapa tak? Tanah tak rata. Tanah tak rata. Okey, apa efek dia kalau tanah tak rata? Awan jatuh. Apa dia? Senang jatuh? Okey, boleh lah tu. So kalau kita nak cerita point kenapa gradient dia mempengaruhi, so sebabkan tempat yang lebih cerun, steeper mountain slope, so lereng-lereng bukit yang lebih cerun, senang terhakis disebabkan bila ada hujan lah easily eroded due to swift water movement. So the soil tu lebih senang dibawa air, so dia akan become thinner and drier. So dekat lereng-lereng bukit, less growth of plant. Okay, kurang plant yang besar lah duduk kat sini. Kat lereng-lereng yang cerun, makin cerun makin kurang. Okay, kecuali seperti tumbuhan-tumbuhan kecil seperti shrub and juga rumput-rumput lah macam tu. Okay, jadi kita ada cara kan macam mana kita nak tanam juga tumbuhan dekat tempat-tempat lereng bukit ni. Macam yang padi bertingkat tu ke? Bertingkat. Kita buat macam bertingkat macam teres macam tu. So macam tu senang lah tumbuhan. So tapi bila kita tengok daripada atas kita akan nampak dia macam tu jugalah. Tapi sebenarnya bila dia dekat sebenarnya dia dah baiki keadaan permukaan tanah tu, dia jadikan dia punya gradient tu dikurangkan dengan dia buat secara bertingkat-tingkat. So dia tanam tingkat-tingkat, so tumbuhan lebih mudah hidup. So ini yang dekat Cameron Highland, kat Genting Highland. So kalau spek ni adalah direction of wind blows, okay, dan juga the rays of sunlight. Dia lebih rays of sunlight ni macam lebih kurang light intensity tadi, tapi ni tak, dia permukaan muka bumi tu dia mempengaruhi penerimaan sunlight. Macam tu. So kan kita sekarang tengah masih lagi cerita pasal topografi permukaan muka bumi. Contoh dia kalau dekat kawasan gunung-gunung, dekat sini dia bagi fakta terus lah. Dia kata lereng-lereng bukit dekat kawasan gunung yang berhadapan dengan sea macam ni, dia katakan lebih banyak tumbuhan. Okey, sebab satu menerima hujan dengan lebih banyak. Blows kat sini wind dia lebih kuat, so wind blows semua dari segi dia punya pollination ataupun reproduction tu dia berlaku lebih cepat lah, in a faster rate berbanding dengan kawasan di sebalik gunung sana. Dan juga lebih tinggi cahaya matahari dan juga
Okay, dia punya bila lebih tinggi hujan maka humidity pun lebih tinggi. So kat sini lebih banyaklah tumbuhan yang tumbuh berbanding dengan di belakang yang tidak berhadapan dengan air laut tu. Okay, the slope that receive more sunlight is denser with plant. Okay. So microclimate adalah juga kita panggil salah satu daripada abiotic component. Microclimate ni adalah iklim dalam tempat yang kecil. Contohnya di satu kawasan, tapi dalam satu kawasan tu ada banyak pula iklim yang berbeza-beza. Contohnya macam dekat desert ni lah. Kita tahulah tempat ni oasis kan, kawasan lain panas. Tiba-tiba ada kawasan yang boleh pula subur pula. Tumbuh pula pokok-pokok yang tempat lain tak tumbuh. So ini kita panggil microclimate lah ni. Iklim mikro dekat kawasan oasis tu sahaja. Contoh lain seperti yang cikgu tunjuk ni ni gambar cacing ni dengan bugs ni adalah dekat bawah batu. So macam kita tengok dekat kawasan biasa kita jalan-jalan kan, dekat jalan-jalan tu tengok biasa je. Tapi bila ada kawasan yang batu besar, kalau kamu angkat batu tu, tengok bawah batu tu banyak pula hidupan-hidupan lain duduk kat situ. Maksudnya dekat bawah batu tu dia ada microclimates lain pula. Humidity pun lebih tinggi, dia punya sumber air pun lebih banyak kat situ. Jadi banyak pula bugs dengan worm yang duduk dekat bawah batu compared daripada yang duduk dekat atas soil biasa ya. Ni contoh macam kalau kamu tengok cerita Lion King kan, dia angkat tu macam-macam bawah tu, warna-warni lagi. So itu adalah microclimate lah. Okay, so dia boleh jadi kawasan yang sama tapi dekat atas batu dengan bawah batu, lain microclimate dia. Ataupun as simply as bigger plant yang dia shade satu kawasan yang lain. Okay, so ni semua dia akan mempengaruhi benda-benda lain lah dekat dalam suatu kawasan tu. Okay, so yang ini yang gambar tengah-tengah ni, siapa tahu ini apa? Terrarium something. Okay, pandai. Ini adalah macam kita kata trending sekarang ya, terrarium ya. Kamu boleh buat sendiri sebenarnya terrarium ni. Dia macam trending, kita bina microclimate kita sendiri dengan cara kita cari bekas, apa-apa bentuk bekas pun tak apa. Lepas tu kita letaklah tumbuhan, macam-macam tumbuhan dalam tu. Sometimes dia tutup untuk bagi sikit je udara masuk keluar. So kita bina microclimate kita sendiri dengan kaedah terrarium. Okay, air humidity tak ada apalah, yang ni kamu pun tahu. Abiotic component air humidity dia memberi kesan pada microorganism. Contohnya macam plant sendiri. Okay, so plant dia sangat mementingkan air humidity untuk fotosintesis ataupun untuk transpiration. So ini pun dah belajar. So contoh macam rhinoceros ni, dia kenapa dia suka berendam dalam air, sebabkan dia punya kulit dia tu senang kering ya. Okay, so dia memerlukan sentiasa berendam dalam air tu untuk memastikan dia punya skin tu sentiasa protected daripada cahaya matahari.